Assalamualaikum parents. Okey, insya-Allah tujuan kita buat perjumpaan Maya adalah untuk menerangkan sedikit mengenai terms and condition lah di Tadika QK Kindergarten. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurhanida binti Khalid selaku pengusaha di QK Kindergarten. Biasanya familiar dengan nama Teacher Umi lah. Jarang orang panggil saya nama saya. Jadi memang anak-anak pun panggil Teacher Umi. So parent pun boleh panggil saya Teacher Umi juga. So saya tidak mengajar di mana-mana kelas kerana saya lebih kepada admin lah dan pengusaha. So okey, apa yang saya nak terangkan di sini adalah mengenai sedikit terms and condition pada tahun 2022. Okey, alhamdulillah tahun 2022 ni pelik sikitlah, bukan kepada tadika kita saja, kepada semua anak-anak yang bersekolah, kerana kita bermula pada bulan Mac. Bukan seperti biasa kita bulan Januari kan, kita mula pada bulan Mac. Walau bagaimanapun pada bulan Januari tersebut ada beberapa pelajar yang telah pun masuk ke sekolah lebih awal untuk anak-anak membiasakan diri mereka hadir ke sekolah. Alhamdulillah nampak berkesan lah. Kerana apa? Kerana ada anak-anak yang memang seminggu menangis sebab apa, dia nak biasakan dengan cikgu. Okey, alhamdulillah bagi anak-anak yang telah attend pada Januari dan Februari tu, sekarang ni memang mereka tak ada masalah. Mereka boleh attach dengan cikgu-cikgu yang bertugas. Okey. So saya harap parent telah pun melihat saya harap selepas ni parent melihat video-video daripada semua guru-guru juga So kita perkenalkan guru-guru melalui alam maya sahaja. Sekurang-kurangnya parent tahulah kalau kata Teacher Shikin tu yang mana rupa dia. Jadi kalau jumpa dekat pagar tu, parent tahulah ni teacher apa ya. Kalau tak, parent tak familiar dengan cikgu tersebut, teacher mana? Alah, teacher yang cantik-cantik tu, alah teacher yang besar-besar tu. Dia tak tahu cikgu apa. Jadi lepas ni kalau tengok video tu, sekurang-kurangnya parent tahulah teacher apa, teacher siapa. Boleh Okey. So Parents Handbook Term and Condition 2022 ini dibuat sesuai pada keadaan pada tahun tersebut lah. So insya-Allah kita mempunyai 2 cawangan tadika, iaitu di Taman Desa Mewah satu dan satu lagi di Taman Pelangi Semenyih. Okey, untuk Taman Desa Mewah ni kita telah beroperasi insya-Allah hampir 7 tahun, ini masuk tahun ke-8, dan untuk Taman Pelangi Semenyih kita hampir masuk ke tahun, masa ini rasanya tahun kedua kita sebab kita buka masa PKP masa tu. Masa PKP. Masa ni pun tahun ketiga kot. Kalau ni tahun ketiga. Masa saya beli tu besoknya PKP. Nampak tak betapa survivalnya saya. Saya pun tak tahu nak PKP, jadi saya beli daripada orang. Tapi sebab saya beli tu sebab tempat tu cantik, luas, saya rasa macam menarik lah tempat tu. Jadinya lepas saya beli tu PKP. Okey, kemudian tapi masa tu memang saya berniat belum nak ambil pelajar lagi. Kalau start mengambil pelajar tu ini tahun kedua lah di Pelangi Semenyih. Walaupun tahun kedua hanya bangunan saja yang tahun kedua, tapi guru-gurunya adalah guru-guru yang telah dilatih di sini dan dibawa ke sana. Okey. So untuk Tadika Desa Mewah, insya-Allah guru yang akan menjadi ketua guru adalah Teacher Dayah, dan untuk Tadika Pelangi Semenyih ketua gurunya adalah Teacher Fatimah. Okey, kedua-dua ketua guru dan guru barisan guru adalah mereka telah dilatih lah untuk mengajar anak-anak ini dengan sabar. Okey, Tadika Pintar Sunnah. Sebenarnya nama kita adalah Tadika Pintar Sunnah. Ini daftarkan anak SSM, tapi kita lebih suka nama dia Q Kids Kindergarten. Okey, untuk pengetahuan parents, kalau kita nak daftar nama syarikat Tadika tu, kita tak boleh contoh Q Kids, Q Dis, lagi apa lagi. Itu semua tu adalah brand dia, faham tak? Tapi yang dia daftarkan di dalam SSM sebenarnya nama dia lain lah, Tadika lain. Dan dia mesti dalam bahasa Melayu dan mesti tidak melibatkan perkataan-perkataan yang tidak difahami lah. Itulah yang mereka katakan. Okey. So Tadika Pintar Sunnah atau QK Kindergarten ini mengambil pelajar daripada 3 hingga 6 tahun. Dan kami menerapkan akhlak before knowledge. Okey. Di mana kami rasa setiap parents di muka bumi ini rasa sangat rasa gembira jika melihat anak-anak membesar depan mereka dengan akhlak yang baik. Sebab apa? Jika kita tahu anak kita tu pandai melangit pun, tapi mereka tidak dapat menghormati kita ataupun tidak dapat menghormati orang yang lebih tua dari mereka, kita rasa segan, betul tak? Jadi dalam masa usia mereka yang seawal usia ni, kita nak terapkan nilai akhlak tersebut. Jadi seandainya cikgu-cikgu sedang mendidik akhlak anak, contoh jangan ambil barang kawan. Okey, bercakap tak boleh kuat kepada guru, bercakap tak boleh kuat kepada ibu bapa. Dalam usaha kami mendidik anak-anak, kami minta kerjasama parent untuk bersama-sama mendidik mereka dalam bidang akhlak ini.
ini. Okey. Jadinya sebagaimana kenapa saya menekankan akhlak, kerana ia terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuliqin azim. Ayat itu apa dia kata? Dia kata seorang manusia itu akan terlihat mulia dengan sikap mereka, dengan akhlak mereka. Jadinya kami percaya akhlak adalah satu perkara yang benda kecil akan nampak besar. Okey. Jadinya pentingkan akhlak tersebut. Okey. Tak apa tak pandai, tak apa tak kaya, tapi kita boleh tunjuk akhlak yang mulia, itu lebih baik daripada kita pandai melangit, kita kaya berjuta duit tapi akhlak kita tak ada. Dia tak nampak hebat lah. Okey. So yang kedua mengenai admission and fees. Okey, admission ini adalah kemasukan dan juga yuran. Okey, biasanya semua parent maklumlah ketika datang untuk survey tadika, datang untuk membuat keputusan nak ambil ke tak tadika ni atau nak survey lagi. So macam tu juga dengan kami. So admission and fees ini adalah yuran lah. So ke mana-mana parents yang telah bersetuju untuk masuk ke tadika kami, so mereka dikendaki membayar yuran lah, sekurang-kurangnya confirmation dulu. Confirmation tu RM100 dan parent telah pun melepasi fasa-fasa itu. So okey, dan juga biasanya parents diminta untuk membuat salinan IC parents, MyKid anak dan juga 2 keping gambar. Okey. Untuk IC parent kami wajibkan untuk blanko, iaitu blanko dengan kegunaan tadika sahaja supaya tidak disalahgunakan. Okey. So acceptance and rejection. Okay, kami juga berhak untuk menerima atau menolak pelajar. Jika kami pernah menolak pelajar, ya, bukan semua kami terima. Betul, kami adalah tadika swasta yang di mana kemasukan adalah penting untuk kami terus survive, tapi kami tidaklah memilih. Kami tidak bermakna kami tidak boleh memilih pelajar untuk hadir ke sekolah kami. Kerana apa? Kerana kadang-kadang datangnya pelajar itu kami cuba bersama. Pada awalnya mungkin kami terima semua pelajar, tapi jika kami dapati anak tersebut sangat ganas ataupun sangat memberi impak yang buruk kepada anak lain, kami terpaksalah berhentikan dan memulangkan kembali yuran tersebut. Sebab apa? Sebab pernah berlaku di mana anak tersebut kami dapati sangat agresif. Okey, kalau agresif saja tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat, kami boleh terima, kami boleh didik, tetapi seakan-akan kehidupan mereka itu dipenuhi dengan kata-kata kesat sebab mereka boleh melemparkan kerusi kepada guru, mereka boleh mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada guru, sehingga majoriti guru-guru merayu kepada saya, tolonglah, katakan kami tak sanggup nak jaga anak ini kerana sikap dia tu. Bukan kerana mereka tak boleh nak didik, tapi yang mereka risaukan ialah tatkala mereka hendak mendidik anak yang seorang tadi, tapi kesan dia tadi kepada anak yang lain. Contoh, saya bagi contoh ketika teacher sedang bersabar untuk mendidik anak yang tadi telah membawa kata-kata contoh ba alif baya, contoh perkataan SIAL, contoh mereka menggunakan kata yang sangat kesat lah, faham tak? Tapi didengari oleh anak lain dan mereka bawa pula perkataan ini ke rumah. Jadi bila parent adik belajar dari mana perkataan tersebut? Nampak tak? Seolah-olah pihak sekolah yang mengeluarkan perkataan, sedangkan saya memang menapis guru-guru saya yang tidak ada, memang perkataan tersebut tidak dibenarkan langsung berada di dalam sekolah. Jadi itu antara sebab kenapa anak tersebut di-reject. Kami tak kisah pun nak terima anak yang tak pandai, nak terima anak yang slow, tak kisah. Bagi kami itu, kami punya tanggungjawab untuk mendidik anak tersebut dengan izin Allah. Okey, tapi jika anak-anak yang macam tu, kami terpaksa reject lah. Okey, faham ya? Okey, kemudian acceptance and rejection saya dah cakap, withdrawal from school. Okey, seandainya parents nak memberhentikan anak-anak secara immediate, contoh diarahkan bertukar sekolah ke nak berhentikan anak. Okey, jadi perlu diambil perhatian. Kami sekolah ada polisi untuk anak-anak berhenti, seperti dinyatakan dalam parents handbook ni. Nanti parent boleh baca lah. Yang pertama sekali, advance fee tu kalau parent inform awal kepada kami boleh return lah. Okey, untuk monthly fees kami tak boleh refund. Contoh, parent diarahkan berhenti pada bulan April, immediate contoh. Jadi anak dah masuk seminggu sekolah, jadi kami tak boleh refund lah yuran pada bulan tersebut. Okey.
Okey. Okey, untuk aktiviti contohnya kita ada yuran aktiviti tahunan kan. Okey, jika yuran aktiviti tahunan tu contoh parent bayar pada semester 1 dan semester kedua, parent nak berhentikan anak bulan 5. Bermakna bulan 5 kita kalau dah bayar untuk semester kedua, tak masuk lagi semester kedua kan, InsyaAllah kita boleh refund lah untuk yuran semester kedua tersebut. Tapi jika semester pertama kami tak boleh refund lah sebab telah dijalankan. Okey, untuk equipment fees and other juga sama juga, apa yang kami buat ialah kami akan refundkan equipment tadilah, dan juga apa-apa barang bukan refund duit. Buku juga sama, jika ada buku yang belum mereka guna, kami pulangkan buku, dan jika mereka sedang buat aktiviti dalam buku tersebut juga kami pulangkan, mana tahu nak guna pada tadika yang seterusnya. Okey, harassment. Harassment adalah kekerasan yang berlaku di sekolah. Okey, kami melarang sama sekali kekerasan ke atas guru-guru saya atau ke atas diri saya sendiri atau ke atas anak-anak ketika berada di sekolah. Contohnya parent datang nak marah kepada guru sebab mungkin guru ada buat silap kepada anak dia ke. Okey, jadi kami minta sangat-sangat jangan buat secara kekerasan. Jika seandainya anak-anak ada mengadu kepada parents, okey, apa yang cikgu buat kepada, contohlah cikgu tampar muka saya, contoh. Jadi parent rasa, tampar? Biasanya ayah tampar balik muka cikgu tu. Okey, yang pertama yang saya minta sangat kerjasama parent ialah datang jumpa saya dulu atau telefon saya dulu, minta kepastian sebab kita ada CCTV dekat sini. Sebab ia pernah berlaku parents, di mana parents itu mengadu kepada saya bahawa anak dia mempunyai kesan merah dekat kaki dia. Jadinya parent datang marahlah, tapi dia tidak melakukan harassment, cuma dia marah dalam keadaan yang kuat suara dia kan. Dia cakap, cikgu buat apa dekat anak saya, kaki dia merah. Cikgu semua terpinga-pinga sebab anak tu datang elok je, main pun elok, balik pun elok. Tiba-tiba parent datang marah sebab anak dia punya kaki tu merah bekas di rotan, sedangkan sekolah ni rotan pun tak ada. Okey, jadi dekat situ saya cek CCTV semua, memang saya tak nampak budak tu elok dekat sekolah. Tak ada menangis, tak ada apa. Jadinya saya minta kerjasama parent, tolong jika berlaku apa-apa, bekas ke tanda ke, siasat saya. Saya adalah manusia yang tidak akan mengizinkan penipuan. Contohnya jika seandainya guru saya betul-betul salah, saya akan hukum guru saya. Bukannya saya nak mempertahankan guru saya, tidak. Kerana saya takut di akhirat nanti semua benda akan dilihatkan kembali. Jadi saya minta kerjasama parent, jangan melakukan kekerasan di sekolah. Jangan tengking-tengking cikgu saya sehingga mereka malu. Sedangkan betul atau tidak perkara itu belum disiasat lagi. Jadi berbalik kepada cerita tadi, anak yang tadi tanda merah tu rupa-rupanya yang buat tu isteri dia sendiri sebab mereka divorce. Jadinya turn isteri dia yang jaga, esoknya baru dia punya turn jaga. Jadi dia tengok ada merah, dia fikir cikgu yang buat, dan anak pun takut nak bagi tahu sebab dia tak nak mak dia kena marah. Jadi you kena tengok perkara-perkara ini berlaku. Okey, jadi jangan simply nak cakap sekolah yang buat, jangan simply cakap tadika. Okey, kami memang tadika, tapi kami bukan tujuan kami nak marah anak datang sekolah. Tujuan kami adalah mendidik anak-anak. Okey. Another reminder adalah anak-anak tidak dibenarkan sama sekali membawa stationery mereka sendiri. Okey. Semua stationery, buku, equipment semua kami sediakan. Okey, parent dah bayar pun pada kami dan kami sediakan. Ini kerana saya memang tahu anak-anak ada parent yang mempunyai duit yang lebih, jadi dia suka nak belikan anak dia yang best-best. Contoh kalau colour tu nak beli yang terbaik, pensel box yang terbaik, betul tak? Tapi masalahnya bagi kami ialah bila mereka bawa stationery sendiri, ada anak yang Smiggle ke apa ke kan, yang branded tu, tapi tiba-tiba bila dia bawa pergi sekolah hilang. Mestilah parents suruh cari kan, saya punya pensel box anak saya Smiggle tu teacher, mahal teacher, saya beli. Jadi nak kena cari, dan sedangkan kami ni tak tahu siapa yang ambil sebab masa dalam kelas mereka main-main, mungkin seorang anak tu termasuk ke dalam beg anak lain. Jadi minta kerjasama parent, tak perlu bawa equipment ke sekolah, stationery ke toys ke, dilarang sama sekali. Okay, contoh, tapi teacher dia nangis teacher kalau saya tak bekalkan toys tu. Okay, kalau dalam keadaan yang tersepit macam tu sehingga parent terpaksa juga bekalkan toys anak tu untuk pujuk dia pergi sekolah, boleh, tapi dengan syarat bila dia tiba di sekolah, toys tersebut kami memang akan simpan dalam satu kotak toys
barang rampasan. Kita namakan barang rampasan. Bukan berlaku di tadika saja, kami sedang mendidik mereka untuk ke alam sekolah yang sebenar. Sama juga. Jadinya toy tersebut akan disimpan dalam satu kotak barang rampasan, di mana bila petang nanti kami pulangkan balik. Tapi kalau terlupa, parent boleh PM lah cikgu tersebut untuk ambil nanti. Okey, faham untuk itu? So, okey. Lagi satu ialah mengenai contribution. Okey, ada parents sangat baik hati mereka buat jamuan birthday anak mereka. Okey. Tapi ada setengah parents juga sangat particular dengan makanan yang diambil di sekolah oleh anak mereka. Mereka kata, teacher, saya tak nak anak saya bawa balik jajan ke rumah. Saya memang menghalang jajan untuk anak saya. Okey, jadinya untuk to be fair kepada semua, kami minta jika ada parent yang nak sponsor makanan, sangat dialu-alukan, tapi pastikan makanan tersebut adalah daripada sumber halal, halal JAKIM. Kami tak nak halal Thailand, nak halal yang daripada Malaysia. Okey, jika ada sumber halal, makanan tersebut allowed lah. Okey, jika tidak ada sumber halal tu, jadi barang itu dipertikaikan lah. Mungkin kami returnkan balik. Jangan kecil hati, sebab apa, kami menjaga anak-anak tuan-puan. Okey, so next ialah jewellery. Jewellery ialah barang kemas. Okey, barang kemas ni memang tidak dibenarkan lah. Mana-mana sekolah pun tidak membenarkan barang kemas. Kalau contohnya, ala teacher tu bukan barang kemas betul pun teacher. Tapi kalau hilang, jangan salahkan pihak sekolah. Okey. Okay, circular book. Okay, circular book. Setiap pelajar akan diberi circular book. Contohnya dalam circular book itulah ada kalender akademik kita, ada jadual, ada any information mengenai cuti. Okey, kita akan bekalkan, tapi bila parent dah baca, tolong sign dan kita akan ambil balik circular book tersebut. Sehinggalah datangnya apa-apa notis yang baru kita keluarkan balik circular book tersebut kepada anak-anak. Okey, parents involvement. Okey, kami sangat-sangat mengharapkan kerjasama parents dalam memainkan peranan mendidik anak-anak ini. Jadinya kami mintalah parents jika ada masa, contoh hari Sabtu, kami tak minta pun pada hari bekerja. Kami semua sedia maklum bahawa parents sangat-sangat busy dan balik mereka banyak lagi komitmen mereka. Jadi sebab tu tadika QKids tidak membawa balik buku ke rumah. Contohnya buku, contoh ada parent yang teacher tak ada homework ke anak saya ni. Okey, perlu diingatkan anak ini baru tadika. Kami memang tak bagi homework kepada mereka bawa balik. Tak nak mental abuse kepada anak. So peringkat mereka sebenarnya adalah bermain sambil belajar. Jadi bukan buku matlamatnya. Matlamatnya ialah ilmu mereka ketika di sekolah. Jadi kami tidak membenarkan buku dibawa ke sekolah. Pertama, takut hilang. Kedua, kami tak nak bagi stres kepada parents yang nak kena ajar anak dia pula. Betul tak? Jadinya, tetapi latih tubi mungkin kami beri. Contohnya untuk latihan bacaan. Mungkin teacher Tim, teacher Daya atau guru-guru yang bertugas ada bagi sedikit latih tubi lah. Di mana dekat situ kami minta parent mainkan peranan. Contoh Sabtu Ahad kan. Adik sini ayah nak ajar adik baca suku kata. Contoh, okay. So, dalam tadika kita memang kita ada two-way communication. Parent boleh PM guru-guru kelas untuk bertanya mengenai perkembangan anak-anak atau diri saya sendiri. Okey, so kita ada 3 aktiviti core curriculum, iaitu swimming, archery dan taekwondo. So parent boleh pilih salah satu. Okey, bagi anak 6 tahun, kami mengharuskan lah, nak kata mewajibkan itu dia bukan wajib, tapi kami mengharus dan menggalakkan anak-anak 6 tahun untuk join aktiviti core curriculum sekurang-kurangnya satu lah. Tak mahal pun contoh swimming ni mahal sikit lah. Sebab apa? Swimming pun sama sebenarnya. Swimming, archery dan taekwondo ialah RM45 sebulan. Okay? Tapi swimming ni sebab kita pergi ke jauh sikit lah, kita pergi ke dia punya clubhouse, jadi dia ada sedikit yuran lah, yuran transport dekat situ. Jadi menjadikan swimming RM65, yang lain kekal RM45. Okey, so 3 aktiviti ini sangat membantu untuk pembesaran anak-anak kita. School hours. Okey, school hours kita ialah kindergarten hour ialah bermula pada pukul 7.30 pagi. Bermula pada pukul 7.30 pagi, di mana 7.30 pagi ni anak-anak akan kita buat circle time, di mana kat situ kita akan baca Asmaul Husna, kita akan zikir, kat situ kita selitkan sedikit cerita-cerita akhlak kepada mereka. Okey. So jadi anak-anak mesti datang sebelum 7.30 dan balik pada pukul 12.30 hari bagi anak-anak half day sesi, dan bagi anak-anak full day sesi boleh ambil anak-anak bermula 5.30 petang. Okey, jangan ambil awal sebab kita ada program petang pula. Okey, dan
sehinggalah pukul 6.30 tu kita dah kira OT lah. Jika parent lambat ambil lebih daripada 6.30, bermakna kita start OT. Okey, untuk bulan puasa kan, ramai parent kita kan dah nak sambut puasa kan. Jadi bulan puasa ni kita special sikit parent. Okey, kami harap parent faham mengenai bulan puasa ni kita balik awal sikit. Saya yakin dan percaya parent-parent juga balik awal kan. Tapi mungkin adalah seorang dua yang tak dapat balik awal. Jadi tapi bagi kerjasamalah dengan kami. Okey, untuk sesi bulan puasa adalah berakhir pada pukul 6 Pukul 6 kami berilah ruang kepada guru-guru untuk balik masak makanan iftar mereka. Jadi jika ada parent yang selepas pukul 6 baru sampai, kami terpaksa charge OT pada pukul 6. Maksudnya kalau hari-hari bulan-bulan lain pukul 6.30 kita charge OT, tapi pada bulan puasa pukul 6 kita dah start charge OT. Boleh Okey. Dan minta sangat-sangat mengenai labels and belongings. Okey. Sedia maklum bahawa anak-anak anda telah memasuki alam persekolahan. Bermakna bila alam persekolahan, anak-anak yang ada ramai. Jadi tolong labelkan mereka punya barang. Contohnya jika ada kain busuk, labelkan kain busuk tersebut. Sebab apa? Bukan anak awak seorang ada kain busuk, ada lagi anak lain ada kain busuk. Labelkan tuala, labelkan baju sekolah terutama yang sama semua baju sekolah. Kalau baju biasa tu nak labelkan bolehlah, tapi kadang-kadang cikgu kenal jugalah. Cuma sepender ke tu tolonglah labelkan. Sebabnya kadang-kadang saya tengok Allah, sepender ni baru lagi sebab sekali dua kot dia pakai dah tertinggal. Kami tak tahu spender siapa. Kalau kami tanya ni siapa punya, tak ada siapa mengaku. Kami nak masuk kat beg mana? Kalau kami contohlah cikgu macam Raudah punya lah spender ni, dia pun masuk dalam beg Raudah. Tiba Mak Raudah kata bukan Raudah punya tu teacher. Nampak tak? Jadi kami kalau barang tu tak ada nama, kami takkan masukkan dekat mana-mana beg, sebab tak tahu siapa punya. Melainkan masa cikgu tu handle, dia memang yakin dan ingat barang tu milik pelajar tersebut, memang kita masukkan Tapi untuk baju uniform, tudung, kopiah yang sama semua tu, tuala tolonglah labelkan nama tersebut. Okey. So makanan. Okey, kebanyakan parents memang ada bekalkan anak mereka makanan. Okey, tapi tolong pesan pada anak, okey, kalau nak makan tak rasa lapar lagi, boleh makan makanan sekolah. Ataupun kalau tak sempat, kami memang ada sediakan makanan. Sekolah sendiri memang sediakan makanan, dan makanan kami memang makanan yang berat lah. Pada waktu breakfast biasanya kami sediakan makanan mihun, mi goreng, nasi goreng, kuih tiaw goreng. Dan satu lagi tu biasanya kalau mihun tu kami buat satu mihun merah, satu mihun putih, biasa macam tu lah. Tapi memang makanan berat supaya anak-anak ni tak lapar lah pada sesi pembelajaran. Okey, sempena COVID-19 ni, di Special Need Healthy and Safety ni diperketatkan lagi lah. So jika anak-anak didapati demam memang kita not allowed Okey, so kalau batuk sesama, kalau sikit maksudnya tak berapa nak batuk, dah bolehlah datang sekolah. Tapi kalau batuk tu kok hantar juga anak ke sekolah, takut kawan lain berjangkit. Bukan sebab kami tak nak terima anak tersebut, tapi memang itu adalah SOP daripada Kementerian Kesihatan. Okey, kemudian jika anak tersebut, jika dalam rumah tu ada yang positif, okey, kalau bolehlah elakkan daripada datang sekolah, sebab kadar jangkitan sangat tinggi sekarang ni, betul tak? Tetapi jika memang parent tu tak keluar pun dari bilik, ketika dia disahkan positif, dia tak keluar pun dari bilik, dan dia tengok anak dia sentiasa swab anak dia memang negatif, insya-Allah dibenarkan datang ke sekolah. Sebab sekarang ni pun yang mana kuarantin, dah tak ada cuti kuarantin kan, melainkan orang tersebut saja yang positif saja akan dikuarantinkan. Alhamdulillah ada semakin ringan sedikit lah. Okey, lagi satu mengenai anak yang berkutu. Okey, dia macam ni sekarang ni kita fikir COVID-19 punya virus, ada lagi virus lain yang lebih yang bahaya juga. Contohnya tadi, okey, kutu tak bahaya, kutu tu tapi dia berjangkit. Jika seorang anak dia dapati berkutu, kami akan dan diinform daripada okey, anak dia berkutu, sebelum ni tak ada kutu, kami akan siasat dari mana kutu itu datang, dan kami akan cek setiap anak yang datang tu, memastikan mereka tidak berkutu. Dan hujung minggu kami minta semua anak yang berkutu perlulah disyempukan, dibasmikan, kemudian baru datang semula, okey, untuk mengurangkan kadar jangkitan kutu. Yang kedua, okey, kita juga ada nama dia virus rota. Virus rota ni parents,
juga adalah bahaya sebenarnya. Kalau kita nampak COVID itu bahaya, rotavirus juga bahaya, di mana kadang-kadang anak tu datang membawa virus tersebut yang parents pun tak tahu anak dia ada rotavirus. Kita pun tak tahu. Contoh anak tersebut datang tiba-tiba muntah. Dia baru datang ni, tak makan lagi makanan sekolah. Baru datang dan dia muntah. Okay, muntah kali pertama, kemungkinan kita para guru fikir, oh tak apalah muntah kali pertama kan. Mungkin dia kenyang pagi tu makan makanan mak dia. Tapi bila masuk muntah kedua dan ketiga, itu memang kami dah takut. Sebab apa? Sebab sebenarnya virus sudah masuk dalam sekolah. Ia akan menyebabkan anak-anak lain dijangkiti. Okey, yang muntah sampai masuk ward. Muntah, kemudian cerit-berit. Dan bukan setakat anak sahaja, guru-guru pun akan infected. Faham tak? Jadi rotavirus ni adalah satu virus yang agak bahaya. Jadi jika mulai pada hari ini, jika kami dapati anak tersebut muntah walaupun sekali, kami akan call parent terus untuk bawa balik. Tapi sebab apa? Walaupun kami call parent untuk bawa balik kan, jika contoh parent ada muntah tu je sekali, teacher lepas pada tu dia tak muntah, okey, insyaAllah boleh datang besok. Tapi jika dia muntah bertalu-talu, tolong segera bawa ke hospital, kerana saya yakin dan percaya itu adalah rotavirus. Kalau mungkin keracunan makanan ke. Tapi kalau keracunan makanan, mungkin semua anak-anak yang makan akan ada kesan yang samalah. Tapi kalau anak kita seorang je, mungkin itu adalah rotavirus yang kita tak tahu dapat dari mana. Okay? Jadi tolong bagi kerjasama. Jangan kalau kami call parent anak, contohlah puan, anak puan dah muntah sekali dekat sekolah, tapi dia okey kan teacher, dia tak demam kan, nanti saya balik petang tu saya baru ambil awal sikit. Tolong jangan macam tu ya. Sebab apa? Saya takut dia muntah kali kedua, kali ketiga, akan makin ramai anak-anak lain yang dijangkiti virus tersebut. Okay, so traffic and safety kat depan, kat tepi tadika ke, pelangi semuanya ke, desa mewah ke, semuanya adalah endlord. Jadinya tolong buat U-turn tu berhati-hatilah. Jangan ada kemalangan berlaku di hadapan sekolah. Andai kata nak cepat kan, teruskan aja, jangan buat U-turn. Takut-takut sekolah kenderaan daripada sini daripada sana datang bertembung, na'udzubillah lah. Okey, komplain. Jika ada apa-apa komplain mengenai para guru, mengenai isu sekolah sendiri ke, apa sahaja komplain, terus direct kepada saya. Jika mengenai yuran, boleh kepada teacher Mala, ataupun jangan kalau boleh lah kalau boleh inform saya, jangan lupa kepada saya. Walaupun saya tidak mengajak anak-anak kalian, tetapi saya sangat mengambil berat dalam semua aspek kepada anak-anak kalian. Jadi jika ada berlaku apa-apa komplain yang nak share, jangan takut nak cakap dengan saya. Saya pun bukan ni saya nak marah cikgu-cikgu saya. Biasanya saya selidik dulu. Jika dia dapati mereka memang salah, baru saya bagi teguran kepada mereka dan warning lah. Okay, so girl, yang penting parents kena bawa untuk anak-anak full day tuala, pakaian persalinan, susu mereka, botol susu mereka, sabun dan shampoo mereka yang bertulis nama. Semua barang-barang tersebut wajib ditulis nama. Okey, untuk yuran. Yuran perlulah dibayar. Contoh bulan Februari, yuran bulan Februari perlu dibayar daripada 24 Januari hingga 7 Februari setiap bulan. Macam tu lah faham kan? Dapat gaji, contoh parent dapat gaji 24 hari bulan Januari, boleh bayar terus untuk yuran Februari. Semua yuran perlu, saya ulang sekali lagi, semua yuran perlu diupdate di dalam sistem oleh parent sendiri. Sebab apa? Sebab kalau parent tak update sendiri, nak tunggu teacher Mala update berlaku lambat sikit lah. Kadang-kadang teacher Mala terlepas pandang. Jadi bila parent tak update sendiri, takut-takut dalam sistem tu blinking lah, macam berhutang. Bila tiba-tiba parent tengok, teacher saya dah bayar lah teacher yuran bulan Januari, kenapa blinking? Sebab parent tak update. Faham tak? Parent harapkan teacher Mala update. Kalau seorang dua boleh. Cuba bayangkan teacher Mala nak update berapa ramai parents kan. Jadi kita kalau ada masa, saya minta parents update sendiri dalam sistem. Dia punya password IC parent, dia punya username pun IC parent. Senang kan? Sistem kita adalah www.qkitsunatexsolution.my. Itu pun saya akan bagi nanti dalam handbook ni. Itu sahajalah. Untuk yuran, ada parent tanya kan, contoh bulan Mac ni, teacher, yuran bulan Mac ni kena bayar penuh ke? Ya, penuh. Sebab apa? Sebab anak belajar memang tak penuh kan. Tapi anak belajar lebih daripada seminggu. Biasanya contoh saya bagi contoh. Biasanya yuran yang tak penuh dulu-dululah bulan Disember, sebab anak datang 4 hari sahaja. Dia sedang cerita, andai kata
andai kata sesi persekolahan tersebut 4 hari sahaja atau 5 hari, seminggu sahaja, kita consider lah untuk yuran tu seminggu. Tapi kalau lebih dari seminggu, kita consider penuh. Okay. So untuk bulan Mac ni yuran adalah berkadar penuh. Okay. So kalau contoh lagi satu, teacher, anak saya ni contohnya, teacher, saya cuti bersalin 2 bulan saya tak dapat hadirkan anak saya. Macam mana yurannya, teacher? Okey, untuk kes cuti bersalin, untuk kes outstation, yuran juga berkadar penuh. Okey, tapi apa yang kita perlu, sebab apa tahu? Sebab apa penuh? Sebab contohlah anak tuan puan berada di dalam kelas 4 mangosteen contoh, dan 4 mangosteen dah limit, maksudnya dah penuh, ada 12 orang. Okey, so tapi tiba-tiba ada pelajar baru nak masuk, anak dia 4 tahun. Kami dah tak boleh terima sebab anak-anak tu dah penuh. Tapi kalau pun tak nak bayar, kami rugi tak? Kami rugi sebab kami boleh je ambil anak pelajar baru tadi, betul tak? Untuk penuhkan yuran kami. Tapi sebab nama anak puan masih berada dalam sekolah, jadi kami tak ambil pelajar baru tersebut. Kami holdkan nama anak puan. Jadi puan perlulah membayar penuh. Okey, faham Okey, tapi insya-Allah kami juga berusaha, kami tak adalah nak ambil yuran penuh dan tak nak bagi apa-apa kepada anak tuan puan. InsyaAllah kalau tuan puan memberitahu awal kepada kami, contoh, teacher, saya cuti bersalin nanti pada bermula bulan 4 dan bulan 5 ya teacher. Jadi anak saya bawa balik kampung. Jadi kami akan provide sedikit buku latihan ataupun sedikit latih to be sepanjang anak-anak itu berada di sana. Okey. Jadinya saya minta kerjasama dari parent untuk memahami keadaan sekolah. Kita sama-sama saling melengkapi, saling memberi kerjasama dan jangan berkira. Okey, so apa-apa isu common kita akan ambil dalam grup ukhuwah, dan apa-apa isu yang lebih detail mengenai kelas, cikgu-cikgu akan ambil di grup kelas. Okey. So itu sahaja dari saya. Jika ada apa-apa yang saya tak nyatakan pada hari ini, boleh PM saya ataupun boleh PM dalam grup ukhuwah agar semua parent dapat nampak dan dapat baca dan knowledge itu dapatlah dikongsikan. Okey, sekian, terima kasih. Saya doakan semua anak-anak yang datang ke sekolah ini dalam keadaan sihat, ceria, seronok nak belajar. Okey, itu sahaja. Semoga sekolah Tadika QK Kindergarten ini dan anak-anak juga guru-guru di dalam sekolah ini di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, terima kasih. Dear parents, welcome to Q Kids Kindergarten. I'm Teacher Mala as Admin and Accounts Department. For any queries regarding payment, please refer to me. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Selamat berkenalan buat pelajar baru, ibu bapa yang baru. Terima kasih kerana memilih Tadika Q Kids. Saya Siti Nuhdaya binti Alfabillah. Boleh panggil saya Teacher Daya. Saya merupakan ketua guru di Tadika Desa Mewah dan juga guru kelas 6 Durian. InsyaAllah tahun ni saya akan mengajar anak-anak subjek Bahasa Melayu, hafazan dan Bahasa Arab untuk anak-anak 5 dan 6 tahun di Tadika Desa Mewah. Pengalaman saya bersama Q Kids dah masuk 5 tahun. Alhamdulillah. Q Kids, let's enjoy. Thank you. Assalamualaikum. Hai. Nama diberi Nurul Ashkin binti Juno. Boleh panggil saya Teacher Shikin. Berasal dari Kelantan. Saya teacher di Tadika Desa Mewah dan guru kelas untuk 5 watermelon. Saya memegang subjek Maths dan Iqra untuk 5 dan 6 tahun. Pengalaman dalam bidang pendidikan ni baru 5 tahun. Okay, salam perkenalan. Semoga anak-anak gembira dan seronok datang ke Tadika. Okay, Assalamualaikum. Hi everyone, my name is Teacher Anissa. I'll be teaching for English subject in Kiki's Kindergarten. Also, I have 4 years of teaching experience. Okay, this year I'll be the classroom teacher for 5 Strawberry. So children, I can't wait to teach you. Let's have fun learning together. Okay? Okay. Bye children.
Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Mahani binti Hasan. Boleh panggil saya Teacher Mahani. Saya ialah guru kelas 3 tahun iaitu 3 Cherry di Tadika QKids Desa Mewah. Pada tahun ini juga saya akan mengajar subjek Bahasa Melayu dan Sains untuk pelajar 3 dan 4 tahun. Itu saja daripada saya. Nanti kita jumpa di sekolah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Don't you worry. Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Siti Fatih Shazana binti Syamuddin. Can call me Teacher Fatin. I will be teaching English subject for 3 and 4 years old at QKids Kindergarten Desa Mewah. And my course subject is Circle Time Activity 3. Also, I am class teacher for Mangosteen. See you soon. Assalamualaikum. And for you, girl, I swear I do the worst. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nishkira binti Ismail, boleh dikenali sebagai Teacher Nick. Saya guru kelas untuk 4 aprikot dan memegang subjek matematik dan Iqra untuk 3 dan 4 tahun. Selamat berkenalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak kenalkan diri saya. Mungkin ada yang dah kenal pun. Nama diberi Fatimah binti Sohod. Biasanya budak-budak panggil saya Teacher Tim aja. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Dan saya merupakan ketua guru di QKids Kindergarten TPS dan juga guru kelas 6 Blueberry di TPS. Subjek course saya di QKids Kindergarten ialah Bahasa Melayu. Pengalaman saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini baru 10 tahun. Yang keduanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua parent yang memilih QKids Kindergarten sebagai tapak seterusnya untuk anak-anak anda dalam perkembangan awal kanak-kanak. Untuk anak-anak anda dalam perkembangan awal kanak-kanak. Dan juga terima kasih kepada parent QKids TPS yang supporting dalam memberikan kerjasama yang baik semasa pemilihan anak-anak untuk datang ke QKids TPS. Cuma satu yang saya harapkan kepada parents dan pelajar TPS ni, kalau boleh dapat datang awal lah ke transit Tadika DM, iaitu sebelum 7.45 pagi, sebab pembelajaran kita akan bermula pada pukul 8.30 di QKids TPS. Jadi perjalanan itu mungkin mengambil masa setengah jam, bukan jauh pun sebenarnya, tapi jalan jam je. Jadi nampaknya itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Somebody who can love me at my worst. Hi, Assalamualaikum. My name is Salwani Abdullah. Can call me Teacher Wani. I will be teaching English subject at QKids Kindergarten TPS branch Taman Pelangi Semenyih. And I will be a homeroom teacher for 5 Orange. Anything related to 5 Orange, parent can ask me direct or in our group 5 Orange. And for 5 Orange kids, I hope we will be a great team and let's finish this year together. Thank you. Bye. I need somebody who can love. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazira binti Abdul Samsi. Boleh panggil saya Teacher Zira. Saya guru kelas 4 Rose Apple dan memegang subjek matematik. Selamat berkenalan. Assalamualaikum. And for you, girl, I swear I do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aini Syifa binti Ruayat, dikenali sebagai Teacher Syifa. Saya guru kelas 3 Dragon Fruit dan memegang subjek hafazan, Iqra dan Bahasa Arab untuk 3, 4, 5 dan 6 tahun di QKids Kindergarten TPS. Selamat berjalan.